Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke siri isi kandungan Al-Quran secara ringkas, yang mana saya memberikan ringkasan-ringkasan isi di dalam Al-Quran supaya kita mudah untuk mengetahui ketika kita membacanya. Ini adalah siri yang ketiga, yang mana ia adalah juga juzuk yang ketiga. Juzuk pertama dan juzuk kedua saya masukkan dan letakkan link di dalam description box, dan juga meletakkan satu playlist yang mana akan mengumpulkan juzuk pertama hingga juzuk ke-30 insya-Allah. Jadi hari ini kita akan masuk ke juzuk yang ketiga, yang mana juzuk ini bermula dengan surah Al-Baqarah, masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Ia adalah sambungan surah Al-Baqarah ayat 252 yang mana terhenti di juzuk kedua. Dalam juzuk ketiga ini, surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 253 hingga 286 dan bersambung dengan surah Ali Imran ayat 1 hingga ayat ke-91. Dalam juzuk ketiga ini juga terdapat ayat yang paling panjang, iaitu ayat 282 berkenaan dengan hutang. Seluruh muka surat adalah berkenaan dengan ayat ini, berkenaan dengan hutang ni, daripada baris pertama hingga ke baris ke-15. Semuanya terperinci berkenaan dengan hutang. Di dalam juzuk ketiga ini juga terdapatnya ayat kursi, iaitu ayat 255. Dan di dalam juzuk ketiga ini juga terdapatnya ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW, iaitu ayat ke-281. Jadi kita masuk permulaan juzuk ketiga ini, iaitu ayat 253. Iaitu Allah berfirman bahawa Rasul-Rasul ada yang dilebihkan dari yang lain, dan Nabi Isa AS mukjizatnya adalah Ruhul Kudus. Dan ayat 257 Allah memberitahu bahawa Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, manakala syaitan adalah bagi orang-orang kafir. Kemudian disambung dengan kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim lagi kisah bagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana menghidupkan orang yang mati. Nabi Ibrahim bukan tidak percaya, tapi ingin menenangkan hatinya. Dan di sinilah Allah memberitahu supaya Nabi Ibrahim mencincang burung. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana menghidupkan semula burung tersebut. Di dalam juzuk ini juga terdapatnya kisah seorang yang melalui negeri yang roboh, yang mana Allah menidurkan orang itu selama 100 tahun. Kemudian hidupkan kembali ataupun membangkitkan kembali daripada tidurnya, dan orang tu melihat bahawa terdapatnya negeri yang telah roboh. Kemudian ada berkenaan perihal sedekah, perumpamaan tentang sedekah, sebutir biji akan tumbuh 7 tangkai dan sebagainya, yang mana kita sedia maklum. Di sinilah ayatnya, yang mana lebih baik sama ada sedekah secara terang ataupun sedekah secara sembunyi, yang mana Allah memberitahu bahawa sembunyi adalah lebih baik. Dan juga terdapat ayat yang mengatakan apabila bersedekah jangan diiringi dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan seperti riak atau sebagainya kepada orang yang kita beri sedekah itu. Kemudian Allah memberitahu bahawa bukanlah kewajipan Rasulullah SAW untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk, hanya sampaikan, tapi petunjuk itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terdapatnya perihal riba, yang mana Allah mengisytiharkan perang kepada orang-orang yang mengambil riba. Kemudian tentang hutang lagi, yang memberitahu bahawa jika seseorang itu di dalam kesulitan, jika orang yang berhutang dengan kita di dalam kesulitan, berilah dia tempoh. Kemudian seterusnya tentang hutang lagi, tentang penghutang yang musafir dan sebagainya. Juzuk ketiga ini menyaksikan pengakhiran surah Al-Baqarah, iaitu kita lihat ayat 284 hingga 286 ni, yang mana Allah berfirman, milik Allah apa yang di langit dan di bumi, dan Allah tahu apa yang di hati. Dan Allah meminta kita untuk beriman pada Allah, kitab, malaikat, rasul. Dan seterusnya Allah juga mengatakan dan menerangkan bahawa Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ini adalah ayat ke-286. Seterusnya surah Ali Imran bersambung di dalam juzuk ketiga ini daripada ayat nombor 1 sehingga ayat ke-91. Yang mana surah Ali Imran ini secara umum menerangkan bagaimana jika kita ingin mendapat kemuliaan seperti Ali Imran ini,
kita haruslah berpegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah Ali Imran ini juga terdapatnya kisah kelahiran Maryam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, dan juga tentang doa Nabi Zakaria yang memohon zuriat. Kemudian ada kisah Nabi Isa alaihissalam dengan kaum yang beriman dan yang kafir. Juga terdapatnya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak utusan kaum Nasrani Najran untuk mengadakan mubahalah, kerelaan pihak yang berdusta untuk mendapat laknat Tuhan, dan mengenai isu Nabi Isa adalah Tuhan. Yang ni isu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mubahalah berkenaan sama ada Isa itu adalah Tuhan. Namun begitu, mubahalah ini tidak berlaku kerana Nasrani Najran menarik diri. Kemudian ayat 63 surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi supaya menyeru ahli kitab agar bersatu dengan Islam pada satu kalimah yang sama, iaitu dan tauhid. Allah juga berfirman bahawa tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Berselisih faham itu sebab dengki. Jika ada yang bantah, kita hanya serah diri, kewajipan kita hanya sampaikan Islam. Dan seterusnya, di dalam surah ini juga Allah ada berfirman bahawa orang-orang yang beriman jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin kecuali jika takut. Allah Maha mengetahui di hati, di langit dan di bumi. Dan Allah juga berfirman menyuruh supaya Rasulullah SAW sampaikan bahawa jika mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya Allah mencintaimu. Dan Allah juga memberitahu bahawa Allah memilih Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Imran melebihi segala umat. Kemudian ada kisah Imran, seperti yang kita sebut tadi. Dan seterusnya ada juga mengenai kisah kejadian Nabi Isa oleh Allah yang menyucikan seperti mana kejadian Nabi Adam. Maka Allah hanya sebut jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Orang kafir akan mendapat azab, orang beriman akan mendapat kebaikan. Seterusnya Allah berfirman bahawa kebenaran adalah dari Tuhanmu, oleh itu janganlah ragu. Kemudian ayat 65 hingga 66 Allah mengatakan bahawa ahli kitab ni dia suka bantah benda tahu dan benda yang tak tahu. Benda tak tahu pun dia bantah, kan? Kemudian tentang Nabi Ibrahim yang mana bukan Yahudi. Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus. Kemudian ayat 71-74 perihal ahli kitab ni yang mana suka tutup kebenaran yang ada di dalam Taurat dan Injil, dan menyuruh ahli kitab lain supaya jangan mempercayai petunjuk daripada Allah. Ahli kitab ni suka membuat pinjaman dan tidak mahu bayar. Seterusnya di dalam surah ini juga mengatakan bahawa bagaimana ahli kitab dia nak sesatkanmu, nak sesatkan kita, tapi sesat diri sendiri. Kemudian ada beberapa ayat yang menerangkan tentang ahli kitab lagi. Kemudian mengambil perjanjian dan para nabi untuk mengiyakan nabi-nabi dan kitab-kitab Allah. Kemudian seterusnya Allah juga mengatakan bahawa agama selain Islam tidak akan diterima, rugi di akhirat. Jadi telah terang di sini kalau orang tanya tentang agama yang lain kalau buat baik macam mana, kan? Jadi di sini memang dah terang bahawa agama selain Islam tidak akan diterima dan akan rugi di akhirat. Kemudian dikatakan di sini ayat ke-84, katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub. Kemudian seterusnya juzuk ketiga ini berakhir pada ayat ke-91 surah Ali Imran yang mana mengatakan bahawa tidak diterima lagi tebusan-tebusan walau emas sepenuh bumi apabila kita telah berada di akhirat. Okey, setakat ini dulu penerangan tentang isi juzuk ketiga, yang mana kita akan sambung ke juzuk keempat bermula daripada ayat ke-92 surah Ali Imran sehingga seterusnya. Okey, setakat ini dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.